Dan kita lihat sedikit perkembangan laporan korporat keuntungan bersih Petronas Dagangan Berhad melonjak kepada 82.14 juta pada suku kedua berakhir 30 Jun. Ini berbanding 3.15 juta yang dicatatkan pada tempoh sama tahun lepas, termasuk berikutan kenaikan harga minyak. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Osman Rani, perniagaan Petronas Dagangan kini bertambah baik secara beransur-ansur dari tahun lepas. Bagaimanapun, ia kekal berhati-hati terhadap ketidaktentuan ketika ini dan akan terus mengoptimumkan sumbernya. Azrul berkata seiring dengan mempercepatkan segmen bukan bahan bakarnya, perniagaan runcit akan memperluaskan sudut sedia untuk dimakan di kedai mesra ke 80 lokasi di seluruh negara pada akhir tahun ini. Sementara itu, keuntungan bersih MMC Corp Berhad untuk suku kedua berakhir 30 Jun 2021 melonjak kepada 173.76 juta berbanding 77.36 juta pada suku sama tahun sebelum ini. Pendapatan meningkat 16% kepada 1.15 bilion ringgit. Konglomerat utiliti dan infrastruktur itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia memberitahu prestasi ini didorong jumlah dagangan yang lebih tinggi yang datang daripada semua pelabuhan, kendaliannya termasuk kos kewangan yang lebih rendah. Melangkah ke hadapan, kumpulan melahirkan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan bahagian perniagaannya pada tahun kewangan 2021 sejajar dengan pemulihan ekonomi global. Dan kebanyakan majikan di negara ini sukar untuk isi jawatan berkemahiran digital di organisasi masing-masing berikutan kekurangan tenaga kerja dalam kalangan siswazah baru. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Akademi GA Sdn Berhad, Andrew Pereira, yang dipetik bernama banyak tugas atau jawatan dalam bidang kemahiran digital yang tidak mempunyai bekalan tenaga kerja yang mencukupi. Tamannya kekosongan di pasaran telah meningkat 3 kali ganda. Tegasnya jumlah siswazah dalam bidang digital tidak meningkat 3 kali ganda sejak tahun lepas dan kebanyakan organisasi tidak boleh mengakses tenaga kerja asing melalui kaedah yang sama dilakukan seperti sebelum pandemik. Ini akibatkan majikan sukar untuk mengisi jurang ini. Akademi GA adalah rakan eksklusif General Assembly GA di Malaysia dan telah menerima hak untuk memasarkan dan menyampaikan kursus digital GA untuk manfaat pekerja tempatan dan agenda digital negara. Ia menawarkan program untuk meningkatkan kemahiran dan kemahiran semula melalui beberapa kursus seperti sains data, pemasaran digital, UI, UX, pengurusan produk, teknologi dan sebagainya. Pereira berkata pada masa ini Akademi GA bekerjasama dengan pelbagai organisasi untuk melengkapkan pekerja mereka dengan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan proses transformasi digital dengan sokongan Khazanah Nasional Berhad dan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan pengasas bersama dan pengarah advokasi Undi 18 Dharma Pilih sambut baik komitmen kerajaan untuk mengangkat suara anak muda dalam agenda pemulihan ekonomi rakyat dan negara. Menurut Dharma, ia adalah perjuangan anak muda supaya suara golongan itu didengari dan juga dipertimbangkan seterusnya dapat memberi sumbangan serta idea kepada negara. Malah kata Dharma, ia turut selaras dengan komitmen disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau turut berharap Perdana Menteri baru dapat menempatkan anak muda di kedudukan penting khususnya di dalam kabinet bagi memastikan suara muda ini tidak terpinggir. Dan kita perlu sedari bahawa di Malaysia ini kita pelbagai atau banyak sangat anak muda yang talented, yang mempunyai daya saing yang bagus, yang mempunyai ilmu-ilmu yang bagus dan sebagainya kan. Maka kita angkatlah anak-anak muda ini, kita berikanlah mereka peluang untuk menyumbang kepada negara. Sementara itu, beliau berpandangan perlunya satu mekanisme atau platform yang tepat supaya anak muda ini boleh memberikan cadangan kepada kerajaan. Kita janganlah terus dengan budaya bahawa kalau anda ingin kerajaan dengar, kena viral, kena bising di social media dan sebagainya kan. Ini buktinya bahawa kita tiada sistem yang legitimate atau sistem yang wujud sedia ada di mana rakyat merasakan bahawa suara mereka boleh didengari. Maka mereka terpaksa pergi ke TikTok, pergi ke Twitter, Facebook dan sebagainya untuk menyuarakan pendapat. Tegas Dharma, ini antara isu-isu yang wajar diperbaiki untuk memastikan suara anak muda lebih didengari, bukan sekadar retorik tetapi realiti. Sementara itu, keputusan mahkamah berhubung semakan kehakiman pelaksanaan Undi 18 akan diumumkan 21 Oktober ini.
Seterusnya, penglibatan golongan belia dalam pembangunan negara boleh mengelakkan negara daripada ketinggalan zaman menurut pengarah strategi Majlis Perwakilan Pelajar UK dan Ireland ataupun UKEC, Chin Yi Fuk. Golongan belia mempunyai idealisme yang sangat berguna kepada negara, terutama dalam zaman dunia tanpa sempadan. Seterusnya, generasi muda mempunyai semangat idealisme yang sangat penting dalam pembangunan negara. Terutamanya dalam zaman sekarang, mereka banyak didedahkan kepada idea-idea yang lebih progresif melalui internet atau pendidikan mereka di dalam atau di luar negara. Golongan inilah yang membawa perhatian orang ramai terhadap isu-isu unik seperti isu pengubahan iklim, kesaksamaan jantina dan kaum ataupun hak kemanusiaan agar isu ini dapat dibentangkan dan diatasi di peringkat nasional. Tambah Yifuk, seperti mana yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada Ahad, kerajaan ujarnya perlu mengambil perhatian setiap cadangan daripada golongan belia. Golongan belia juga banyak didedahkan kepada trend-trend masa depan, contohnya dari segi teknologi ataupun penemuan penyelidikan terkini. Oleh itu, bagi mengelakkan negara kita ketinggalan zaman, ia sangat penting untuk kita memberi perhatian kepada cadangan-cadangan anak muda ini agar Malaysia dapat menjadi Malaysia yang lebih maju pada masa hadapan. Pada Ahad, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan sulungnya memaklumkan bahawa suara anak muda akan didengari dan diberikan tumpuan dalam agenda pemulihan negara. Malah Perdana Menteri turut mengharapkan agar anak muda bersama kerajaan dalam menjayakan agenda besar pemulihan negara. Dan rakyat Malaysia dinasihatkan supaya tidak berpecah belah dan termakan bisikan jahat pihak yang cemburu keharmonian dikecapi negara selama ini. Sebaliknya, rakyat perlu meraihkan kepelbagaian perbezaan yang ada untuk bersama-sama memperkukuh serta seterusnya menjadi sebuah negara yang maju, makmur dan sejahtera. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali berpandangan pandemik COVID-19 adalah waktu di mana rakyat perlu bersatu hati mendepani pandemik itu. Janganlah kita cemari jerit perih perjuangan kemerdekaan dahulu dengan berpecah belah dek kerana bisikan-bisikan jahat yang sentiasa cemburu dengan keharmonian negara yang tercinta ini. Raihkan kepelbagaian perbezaan yang ada dan sama-samalah kita memperkukuh serta meneguhkan persamaan kita sebagai rakyat yang mahukan negara yang maju, makmur dan sejahtera. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program Semarak Perpaduan Bulan Kebangsaan 2021 anjuran Kementerian Perpaduan Negara yang disiarkan secara maya pada Isnin. Mengulas berkenaan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Mohamad Zuki berkata kerajaan mengekalkan tema tahun lalu iaitu Malaysia Prihatin seiring iltizam dan hasrat kerajaan menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, Kementerian Perpaduan Negara menyusun pelbagai program berteraskan patriotisme dan semangat perpaduan. Dan kita akan berehat sekali lagi kembali selepas ini.